Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terus kepada info terkini. Yang pertama, angka korban gempa bumi Haiti meningkat kepada 1,941 orang. Lapor utusan. Lebih 9,900 orang cedera, lebih 60,000 kediaman musnah, lebih 76,000 kediaman lagi rosak. Utusan juga melaporkan, lepas gempa, Haiti diancam ribut. Ribut pula dah lepas ni. Ribut tropika Grace dijangka membadai Haiti dalam tempoh terdekat. Jadi Haiti ni, dari segi tanah pun kena. Kalau datang ribut nanti, angin, air pun kena. Ringkas kata, berlaku secara tiba-tiba lah. Yang kedua, lelaki lengkap 2 dos vaksin meninggal dunia di Singapura. Berita harian. Orang ini meninggal akibat komplikasi COVID-19. Ini merupakan kematian yang ke-8 direkodkan bulan ini di Singapura. Yang ketiga, Korea Utara mendakwa tiada COVID-19 di negaranya. Berita harian. Dikatakan sudah 36,000 orang rakyatnya disaring, tetapi tiada satu pun yang sangkut, tiada yang positif. Sebelum itu ada 112 orang yang pada mulanya bergejala, tetapi apabila dibuat pemeriksaan lanjut, hanya selesema biasa atau penyakit pernafasan akut, bukannya disebabkan oleh C19. Seterusnya, kelab-kelab bola sepak di England tertekan kerana mahukan pemain-pemain mereka mendapatkan vaksin. Tetapi ramai juga pemain bola sepak di sana tu tak mahu. Yang itu kita petik cerita dari utusan. Laporan kes C19, Amerika 137,000 kes baru, 873 kematian. Rusia 21,000 kes baru, 805 kematian baru. Perancis 28,000 kes baru, 111 kematian. UK 27,000 kes baru, 170 kematian. Indonesia 20,000 kes baru, 1,180 kematian. Dan di negara kita, selepas mencatatkan angka kosong lah, di Labuan pun naik semula jadi 5 kes pula. Berita lain, kampung-kampung dan kawasan sekitar kaki Gunung Jerai di Kedah dilanda banjir. Dahsyat juga kali ini. Dia punya gambar-gambar dan video-videonya memang dah banyak beredar lah di media-media sosial. Berita lain, ramai ibu bapa menghantar anak menjalani pemeriksaan kesihatan mental. Lapor utusan. Di mana ni? Di Singapura. Lebih ramai ibu bapa di negara ini, Singapura, menghantar anak mereka bagi pemeriksaan kesihatan mental. Dengan pakar psikologi berkata, jumlah itu naik sehingga 30% pada bulan lalu. Sebelum itu pun dah ramai dah. Bulan lepas ni naik 30%. Ini berikutan ada insiden pelajar 16 tahun didakwa membunuh rakan sekolahnya. Habis dah berita kita. Sikit saja berita hari ini. Cuma saya suka untuk mengkongsikan satu hadis yang dikongsikan oleh sahabat kita. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Al-Hakim. Hadisnya hadis yang sama, cuma dengan lafaz-lafaz yang sedikit berbeza antara perawi-perawi yang disebutkan tadi. Maksudnya dari segi temanya lebih kurang sama dan saling menguatkan. Jadi
Kita ringkaskan cerita dia dalam hadis itu. Sebelum hari kehancuran nanti, akan berlaku al-harj atau al-harjun. Apa itu al-harj? Al-harjun itu Nabi Muhammad kata pembunuhan. Jadi sahabat-sahabat pun tanya, pembunuhan yang macam mana? Macam yang kita duk berperang dengan kaum-kaum musyrik sekarang ni kah? Sebab zaman itu kan mereka ni banyak berperang dengan kaum musyrik. Nabi Muhammad kata bukan. Tetapi pembunuhan yang dimaksudkannya itu ialah peperangan sesama umat Islam. Jadi sahabat-sahabat pun hairan dan bertanya, mengapa jadi macam tu? Jawab Nabi, sebab akal-akal manusia ni sudah ditarik. Mereka ni membunuh tanpa alasan atau sesuatu sebab. Tahu bunuh je. Tak tahu mengapa membunuh dan dia bunuh. Sebab dah tiada akal, dah tiada kesedaran. Itulah al-harj atau al-harjun yang Nabi ceritakan 1400 tahun yang lalu. Benda ini akan berlaku lah. Bila Nabi cerita tu, iyalah. Wallahu a'lam. Okay, hal-hal lain. Ada persoalan. Datang persoalan. Tarikat Ghazaliyah ini dia berkait dengan zaman akhir ke? Jawapannya, semua tarikat yang benar pasti sangat berkait dengan zaman akhir. Jadi nak cerita tentang zaman akhir ni sebenarnya kita bercadang nak buat 8 buku tentang hal ehwal tarikat Ghazaliyah. Cadangnya pada buku yang ke-7, yang ke-8 itu barulah kita nak masukkan tentang zaman akhir ini. Sebab kena cerita. Guru kita pesan begitu kan. Tapi kita sempat buat 4 buku saja setakat ini. Campur dengan ringkasan kepada kitab Ihya itu, jadi 5 buku lah yang sempat saya siapkan. Pada tahun 2019, apabila kita dah mula buat kuliah tentang ilmu alam Imam Al-Ghazali, itu artinya memang kita nak buka dah ilmu-ilmu, persediaan-persediaan dan tindakan-tindakan, khususnya bagi ikhwah tarikat Ghazaliyah lah, dan umumnya untuk semua lah. Tidak saja-saja kita bentangkan pengenalan tentang ilmu alam tu. Selain itu, kita juga bertujuan nak mencungkil bakat-bakat dalam kalangan pengamal tarikat Ghazaliyah ni. Tu apabila kita buka tu kan, kadang-kadang dia tercungkil dengan sendirinya. Mursyid kita dulu ni dah bagi panduan begini untuk jalankan tarikat Ghazaliyah ni. Kita ikut panduan-panduan itu saja. Baik, lagi. Sebelum ini kita bagi tahu, kita nak kongsikan satu amalan Imam Al-Ghazali. Dia mohon Allah menjauhkan kita daripada hal-hal yang tak diingini, khususnya mudarat daripada pihak musuh-musuh, iaitu manusia, jin dan juga daripada haiwan. Imam Al-Ghazali ini dia terkenal dengan amalan-amalan dia yang ringkas-ringkas sahaja, pendek-pendek, mudah-mudah. Sampaikan ada segelintir orang yang tertanya-tanya, ini saja ke? Seolah-olah tak percaya dengan sedemikian mudahnya. Sebab dengan kedudukan Imam Al-Ghazali di mata umat Islam dan di mata umat bukan Islam pun kan, yang sedemikian tinggi, dan tentunya lah di sisi Allah pun insya-Allah tinggi juga darjahnya kan. Takkanlah ini saja amalan dia. Contoh dia, kalau lafaz zikrullah tu, tentulah bila kata ni wali Allah besar ni, tentu special kan, lain daripada yang lain. Mungkin yang panjang-panjang, yang sukar-sukar. Tapi zikir-zikir yang Imam Ghazali ajarkan ni biasa-biasa. Yang memang Nabi Muhammad ajar, yang biasa kita jumpa, yang pendek-pendek, yang ringkas-ringkas, yang mudah. Kalau selawat contohnya, kita berharap lah, biasa orang berharap, ini orang special ni, mestilah ada satu selawat yang lain daripada yang lain, yang luar biasa, yang sukar, yang susunannya tu lain macam, panjang, yang banyak cerita-cerita luar biasa tentang selawat ini. Tapi selawat yang Imam Ghazali tu amal dan ajar tu sangat biasa pun. Rujuklah kitab-kitab dia kan tentang amalan-amalan dia. Dalam tarikhah Ghazaliyah pun macam tu jugalah.
Yang mudah-mudah saja. Jadi samalah juga sewaktu kita ni khawatir berhadapan dengan bahaya daripada musuh-musuh dan juga haiwan. Yang Imam Ghazali ni kalau bacaan-bacaan yang panjang-panjang ni biasanya dalam doa. Tetapi itu pada peringkat pilihan. Sekadar penambahan dan pengkayaan. Doa-doa dia sangat banyak, panjang-panjang. Jadi sekiranya kita sedang berhadapan atau kita khawatir akan berhadapan dengan musuh-musuh. Bila sebut musuh-musuh ni, tentulah manusia, jin di dalamnya tu, dan haiwan. Beginilah amalannya. Tapi ingat, berhadapan dengan musuh ini bukan time kita diganggu secara mengejut. Kalau secara mengejut tu tak sempat nak baca dah. Apa yang terlintas sajalah. Zikir-zikir yang mudah-mudah. Lebih-lebih lagi zikir yang kita selalu buat tu, iaitu Allah, Allah, Allah kan. Sama ada di mulut ataupun di hati atau di kedua-duanya sekali. Jadi time-time mengejut tu, apa yang terlintas lah. Tapi kalau macam ada jarak masa lagi, apakah bacaan-bacaannya untuk mengelakkan daripada bahaya musuh-musuh dan haiwan tadi? Kata Imam Al-Ghazali, jika musuh atau binatang buas menuju kepadanya, kepada kita lah, pada waktu malam atau siang, hendaklah membaca ayatul kursi, syahidallahu, surah Al-Ikhlas, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Ringkas kata 3 qul lah. Ayat kursi, kemudian surah Ali Imran ayat 18 dan 3 qul. Baca penuh lah. Kalau qul a'udzu birabbil falaq tu penuhlah satu surah tu. Ini bukan itu saja. Ringkas kan? Ringkas saja. Imam Ghazali ni dengan sedemikian ramai musuh-musuh dia, dia bergerak tu boleh kata seorang-seorang lah. Masa dia uzlah tu, musuh ramai. Kaum Syiah, kaum falsafah, musuh-musuh kerajaan. Tapi dia ke mana-mana tu seorang, ditumpang-tumpang, kafilah inilah, rombongan-rombongan saja kan. Dia pergi ke Syria, dia pergi ke Hijaz. Dia ke mana-mana dalam dunia Islam yang dia pergi tu macam tu saja. Tak ada pengawal-pengawal peribadi pun kan. Inilah amalan dia. Tapi dari segi doa memang banyak. Kalau dalam kitab Ihya macam-macam doa. Jadi boleh diamalkan. Nak mudah lagi, baca awal-awal lah. Tak perlulah tunggu musuh dah nampak tu baru nak baca kan. Baca awal-awal. Kita jadikan amalan. Seterusnya, sebagai penutupnya lah ni rasanya. Umat Islam ni, kita menanti Al-Mahdi. Musuh-musuh Islam pun, mereka berusaha lah untuk buat Al-Mahdi palsu. Mereka tahu apa yang kita harapkan, jadi mereka pun mereka buat, tetapi yang palsu. Umat Islam menanti Al-Masih, Nabi Isa. Musuh-musuh Islam pun usaha juga buat Al-Masih palsu, Mesayah palsu. Umat Islam menanti Daulah Islamiah zaman akhir. Musuh-musuh Islam pun usaha juga buat daulah-daulah palsu. Kena hati-hati. Selain itu, sebahagian umat Islam menantikan panji-panji hitam. Maka, musuh pun usaha juga buat panji-panji hitam palsu. Sebahagian umat Islam lagi menanti pemuda Bani Tamim. Musuh-musuh Islam pun dia sokong juga, dia naikkan juga, dia buat juga pemuda Bani Tamim yang palsu. Oleh itu, kita kena sangat berhati-hati. Benda ni memang ditekankan lah. Ditekankan dari guru ke guru sampai ke zaman kita. Selain itu, mereka juga, musuh-musuh lah, usaha untuk melorongkan
agar wujudnya pengikut-pengikut dan penyokong-penyokong Al-Mahdi, tapi yang palsu. Tu kata fitnah akhir zaman ni memang sangat lain macam. Kena banyak berhati-hati. Dalam kuliah sebelum ini, kita bagi tahu fitnah Dajjal. Bukan Dajjal itu sendiri sahaja, termasuk fitnahnya sekali. Adalah fitnah yang terbesar dalam sejarah umat Islam. Oleh sebab itu, kejayaan fitnah itu pun besar. Kejayaan fitnah yang berlaku zaman dulu-dulu tak terlawan, tak sehebat kejayaan fitnah kali ini. Jika fitnah yang dulu-dulu orang jahat-jahat yang banyak kena, sementara orang baik-baik ini kurang kena. Tetapi kali ini orang baik-baik pun ramai yang kena, tetapi tak ramai yang terperasan. Begitulah keadaannya apabila tiba waktu tersebut. Sebelum ini kita ada bicarakan tentang syurganya Dajjal dan nerakanya Dajjal. Syurga dan neraka yang dibawakannya kepada umat manusia zaman akhir. Jadi ada seorang lagi sahabat kita. Sahabat-sahabat kita ni selalu membantu. Ada seorang lagi sahabat kita, dia share satu tulisan pendek yang sangat bagus dan berkait dengan hal ini. Jadi saya bacakan sahaja. Apa kata tulisan itu? Tak mustahil akan sampai satu masa nanti apabila si mata satu memberi pilihan syurga atau neraka. Dan ada orang yang memperingatkan tentang bahayanya syurga tawaran Dajjal. Akan adalah sebilangan manusia yang mempersoalkan dengan ayat, sebagai contoh, kalau aku tak ambil peluang ini, engkau nak tolong tanggung anak bini aku makan ke? Aku tak sanggup nak tengok keluarga aku susah. Tu kata-kata orang. Dan mereka juga akan mengatakan yang waktu itu belum sampai lagi zamannya untuk Dajjal muncul. Maka itulah golongan yang terpedaya. Semoga kita tidaklah termasuk ke dalam golongan itu. Tamat. Jadi bila datang fitnahnya Dajjal ini, macam kita sebut tadilah, dia pun ada Al-Mahdi palsu dia. Dia ada Al-Masih palsu dia. Dia ada daulah palsu dia. Dia ada panji-panji hitam palsu dia. Dia ada pemuda Bani Tamim palsu dia. Pengikut-pengikut palsu, pendokong-pendokong Al-Mahdi palsu. Syurga, neraka palsu. Waktu itu kalau diterangkan, ini palsu punya ni. Ini fitnah dia. Memang dia rancang. Jadi akan ada orang yang dah bukan. Ini bukan dia. Benda tu memang akan berlaku, tapi yang ini bukan dia, lambat lagi. Jadi kita berhati-hati. Nampaknya setakat itu saja yang sempat untuk kali ini. Ni dah jauh malam dah ni. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam pengajian yang akan datang.